Hai, 9 bulan jualan RM 2.14 juta. Okey. Pagi. Apa khabar semua? Jangan saya nak right. Pagi. Apa khabar semua? Okey, nama saya Wahid bin Abdul Rashid. Saya merupakan macam mana nak cerita saya merupakan founder lah kepada company saya, Greenmatic. Greenmatic ni kita adalah platform tempahan kereta sewa lah, di mana kita membantu pelanggan-pelanggan kami ni untuk mendapatkan perkhidmatan kereta sewa. Okay, so dekat belakang saya ni office. Flip camera. Alright, ni saya punya office, tapi dia punya signboard tu dah terlindung dengan pelepah pokok. Nak kena potong ni kan. Alright. Okay, hari ni saya nak cerita macam mana saya boleh buat jualan dalam masa 9 bulan RM 2 juta. Kan? Okay, so sebelum tu saya nak check pada yang menonton ni, boleh dengar tak suara saya dengan jelas, video semua clear? Kalau boleh dengar, cuba komen. Alright. Oh, tiba-tiba dah harga pula. Minum air tu. Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Pagi. Apa khabar semua? Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Adakah anda boleh mendengar suara saya dengan jelas, video semua clear? Okay, tak ada komen lagi. Okay. So macam mana saya buat jualan RM 2 juta dalam masa 9 bulan? Okay, so bisnes apa yang saya buat ni? Okay, so saya jadi ejen SKV lah. Alright, SKV ni dia jual produk kesihatan. Dia punya fokus adalah untuk penyakit kencing manis lah, untuk diabetes. And then sekarang ni dia juga ada keluarkan suplemen multivitamin, nama dia Defend. Defend ni dia bagus untuk menguatkan kita punya sistem imun. And then dalam keadaan COVID-19 ni, kalau siapa-siapa yang ambil Defend tu, dia kalau dia terkena COVID tu, dia punya kesan tu tak adalah seteruk macam orang lain yang tak ambil Defend. Memang ada banyak testimonial customer-customer kita yang amalkan Defend hari-hari. Diorang ni dah disahkan positif COVID, tapi diorang punya kesan tu tak adalah sampai stage 4, stage 5 sampai ditidurkan. Sebab apa? Defend ni dalam dia tu dia ada vitamin C, vitamin D, dan juga cendawan susu harimau. So cendawan susu harimau ni dia digunakan untuk melindungi kita punya paru-paru. Alright. Okay, so ada tak yang nak dengar cerita macam mana saya buat jualan dalam masa 9 bulan 2 juta. Dalam keadaan saya buat bisnes lain, bisnes tu jatuh, terlingkup, terduduk, dan saya bangkit balik dengan menjadi ejen jual produk orang. So far alhamdulillah. Alright, tak ada orang komen pun, saya tak nampak komen. Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Ada tak yang saya punya suara semua clear ke? Video semua clear? Bang, doakan tunang saya di bilik persalinan. Okay, semoga dipermudahkan segala urusan. Okay. Saya cerita sedikit seberringkas
sebelum saya join this company SKV. Dulu saya ni kerja government. Saya kerja nak sebut ni nama jawatan tu tutor lah, tapi saya punya kerja tu macam pensyarah. Saya kena mengajar, saya kena supervise student, saya kena buat research kan. So saya bekerja dekat universiti dekat Sarawak. Saya start kerja tu tahun 2005. Masa saya mula bekerja tu, saya tak ada planning pun nak berniaga kan. Tetapi disebabkan kesilapan saya, so saya ada masalah hutang. Alright. So dia bukannya saya ni boros lah. Biasalah baru start kerja kan. Beli motor, beli kereta, pakai kad kredit. So lama-lama saya punya duit gaji tu habis bayar hutang je. Masa saya start kerja tu gaji saya dalam tak sampai 2,000 lah. And then start kerja je saya terus beli motor kan. Beli motor, beli kereta apa semua. And then end up dapat gaji je. Dapat gaji, bayar tu bayar ni, balance tu dah tak nampak dah duit kan. So bila duit tak cukup, apa lagi? Pakai kad kredit lah. Siapa kat sini yang ada masalah macam saya? Dia bekerja kan, bekerja, dapat gaji, bayar tu bayar ni, lalah tak nampak duit tu kan. Ada tak kat sini yang ada masalah hutang? Itu keadaan saya lah masa tahun 2005 kan. Kita habis belajar ya, kita tak ada ilmu. Ingat ke gaji tu besar kan. Beli tu beli ni, lalas terciduk sendiri kan. So saya punya keadaan masa tu kira macam dapat gaji dalam masa 2 minggu duit gaji saya tu dah habis lah. Dapat gaji 2 minggu duit dah habis lah. Adalah balance sikit lah, ada balance dalam 100-200, tapi nak belanja tak berani. Sebab apa? Nak tunggu gaji seterusnya, kena tunggu lagi 2 minggu. Apa saya nak makan lagi 2 minggu? Memang pening kepala lah. Lepas tu yang kelakarnya, saya masa tu baru je kahwin. Isteri saya pun bekerja juga. Gaji kita orang sama. Gaji saya lebih kurang 2,000. Isteri saya pun gaji 2,000. Saya ingat lepas kahwin, okey kot 4,000 kan. Tapi isteri tak cukup kan. Kenapa tak cukup? Rupa-rupanya perempuan ni, dia pun ada kehendak dia. Dia ada benda yang dia nak beli kan. So macam saya, duit gaji tu habis lah bayar motor, bayar kereta kan. Itu biasa lah lelaki kan. Perempuan ni dia tak adalah nak beli kereta ke motor, tapi dia nak beli baju, nak beli tu, beli ni kan. Lalah duit gaji dia tu pun sama habis macam saya kan. So kita orang dapat gaji je, saya 2,000, isteri saya 2,000, bayar tu bayar ni, lalah balance tu tak ada kan. So bila macam kita baru kahwin, lepas tu duit pun manjang tak cukup kan. Macam saya bila tengok isteri saya beli benda merepek-repek tu, memang saya akan marah kan. Apa beli benda yang tak guna ni pun semua kan. Pada saya benda tu tak guna. Tapi pada dia benda tu bagus. Benda tu dia nak kan. Bila jadi gitu memang gaduh lah. Samalah bulan ni aku buat rumah gaji 25 bulan. Sekarang dah habis. Sekarang kena berbaik dengan isteri. Pandai beli baju tapi malas cuci dan lipat baju. Alright. So masa awal-awal kahwin tu saya memang selalu berselisih faham lah dengan isteri kan. Dia punca je masalah kewangan lah, masalah duit kan. Alright. Tapi alhamdulillah kita orang punya perkahwinan tu kekal sampai hari ni lah. Gaduh-gaduh sayang kan. Alright. Ada anjing. Okay, so saya pun fikir macam mana nak settlekan masalah kewangan. Saya boleh dikatakan setiap hari tak boleh tidur malam lah. So saya fikir macam mana ni. Saya tak minat berniaga tau. Tapi itulah,
masalah kewangan lah, masalah duit ni. And then saya pula kerja dekat universiti, kerja kerajaan kan. The only way untuk saya tambah pendapatan adalah dengan saya fikirlah bekerja lebih kuat lagi lah. Macam saya ni pegawai kan, pensyarah. So kalau saya buat kerja overtime memang tak ada, dia tak dikira overtime. Tapi kalau saya ada outstation, saya ada outstation pun semua, so saya dapat lah allowance perjalanan, allowance lodging pun semua, allowance makan pun semua kan. So sekali kalau saya keluar outstation dapatlah RM100 macam tu kan. Sekali keluar lah. Dia keluar tu Sabtu Ahad lah kan. So saya target kalau dalam sebulan saya boleh dapat RM300, saya dah syukur dah. Duit tu saya nak guna untuk beli barang dapur je. Alright. So saya pun ada saja kerja-kerja outstation, pergi buat lawatan ke, pergi sana pergi sini, saya akan pergi. Sebab apa? Saya nak allowance tu je. Alright. So memang saya boleh dikatakan setiap hari bekerja lah. Isnin Jumaat kerja macam biasa. Sabtu Ahad kalau ada kerja-kerja outstation, masuk hutan ke, pergi mana-mana ke, saya pergi. Nak allowance tu kan. So bila saya buat macam tu, macam saya punya bos tu suka lah. Bos saya suka nampak saya rajin kan. So bos saya ni dia selalu puji, tengok Wahid tu, rajin lah, rajin pergi sana pergi sini. Saya rajin tu sebab apa? Saya nak allowance je kan, nak duit gaji saya dah terciduk. Alright. Thank you pada menonton, thank you pada yang share video ni. Sekejap Okay, yang menonton ni boleh tak share saya punya video? Kalau dah share, komen dan share. Alright. Tak ada orang komen pun. Okay. So siapa yang dah share, komen dan share. And then saya doakan siapa yang share dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan. Alhamdulillah kan. Okay. And then so saya punya bos tu selalu lah puji lah. Tengok Wahid tu rajin. And then tapi bila bos tu selalu puji kita, so saya punya kawan-kawan yang sama tu dia macam cemburu lah kan. Dia sebab dia orang ni mungkin tak ada masalah kewangan apa semua. Saya je ada masalah kewangan. Tapi bila bos tu asyik puji saya je, dia orang rasa macam dia orang ni macam tak buat kerja kan. Padahal saya bukannya apa pun, saya nak allowance je. So dekat situ mungkinlah berlaku cemburu, iri hati kan. So biasalah kalau kita kerja dekat mana-mana tempat ni, tak kisahlah dekat agensi kerajaan ke, dekat swasta ke, so bila satu orang ni selalu dipuji oleh bos, yang lain-lain tu mungkin cemburu lah kan. So dekat situ berlakulah kata-kata belakang, tikam belakang apa semua. So itu yang berlaku dekat saya. End up macam mana, saya difitnah makan rasuah. Alright. So bila saya kena tu, so dia kena tu, masa tu isi saya dia dalam meeting tu. Saya dalam meeting tu, saya tak ada dalam meeting tu. Isteri saya ada dalam meeting tu. Sebab apa? Kita orang kerja dekat tempat yang sama. So dalam meeting tu tiba-tiba bangkit isu macam saya punya kira rakan sekerja lah, dia bangkit kan. Kita orang suspek Wahid ni ada makan rasuah lah. Dia ada deal dengan kontraktor bla bla apa semua kan. And then dalam meeting tu ditanyalah. So tapi saya tak ada dalam meeting tu. And then bila isi saya pula duduk dalam meeting tu, you bayangkan, tiba-tiba dalam meeting dekat universiti ada orang bertanya, suami you makan rasuah ke kan? Of course lah, you terkejut kan. So isi saya pun bila balik rumah pun tanya saya, abang kenapa diorang cakap abang makan rasuah kan? Saya pun bila dengar terkejut lah. Macam mana pula boleh jadi makan rasuah kan? Saya pun explain. Memang saya tak terlibat apa-apa lah. And then lala saya fikir macam ni lah.
kalau saya kerja rajin-rajin, mungkin lepas ni akan ada banyak lagi apa gosip-gosip, fitnah-fitnah kan. Ini macam saya nampak lah, lagi rajin saya bekerja, lagi banyak masalah yang saya dapat lah. So cakap tak boleh ni, kalau saya continue ni lagi stres lah. And then saya decide masa tu saya nak slow down lah. Saya tak nak lagi buat kerja lebih-lebih lah. Saya hanya buat kerja apa yang sepatutnya saya buat. Kalau nak suruh saya buat benda-benda lebih-lebih ni memang tak lah. Saya risau lah. Takut nanti orang kata tiba-tiba keluar fitnah apa semua kan. Alright. Okay, thank you pada yang menonton. Thank you pada yang share video ni. Pada yang menonton ni boleh tak komen, you all menonton dekat mana? Kan? Boleh tak? Saya boleh nampak tapi tak nampak komen. You all menonton kat mana? Kan? Komen bagi salam ke hi pun okey, tak ada masalah kan. Dah komen dah. Lokasi kat mana? You all ni cuba share sikit, you all ni buat apa kan? Berniaga ke, kerja ke apa? Alright, tempat kerja, Melaka, alright, terbaik. TikTok, alright. Ada tak yang nak saya share macam mana dalam masa 9 bulan bisnes saya jatuh, terduduk, terciduk, dan saya bangkit balik, join satu company ni, dan saya buat jualan 2 juta ringgit. Kan? Nanti saya share. Tapi saya nak cerita sikit background saya lah. Okay, so bila saya dah kena fitnah tu, saya pun dah down kan. Malas aku nak kerja lebih-lebih kan, nanti orang mengata lagi kan. And then, tapi masalah hutang saya tu tak settle lagi. So saya fikir macam mana aku nak settle masalah hutang aku ni kan. So setiap bulan saya dapat gaji, memang gaji saya tu habis macam tu je. Saya sampai malu. Aku ni belajar dah tinggi kan, gaji kerja dah bagus, gaji dah okey, duit tak ada. Nak bagi duit kat mak ayah pun tak ada. Tapi masa tu mak saya dah tak ada. Nak bagi duit kat ayah saya pun saya tak ada duit tau. Sebab apa? Duit gaji saya tu habis bayar hutang je. Bayar motor, bayar kereta, isi minyak kereta, bayar kad kredit, total duit gaji habis macam tu je. Saya sampai satu tahap nak bayar bil elektrik pun tak boleh tuan-tuan. Kan? Alright. Saya ni driver bos, tengah tunggu. Tengah tunggu bos lah ni. Okey, baik. Semoga dipermudahkan urusan. Ada nak pakai bodyguard ke bang? Alamak, tak ada. Okay. Saya macam saya duduk dekat quarters lah, quarters universiti. Macam universiti ni dia bagi quarters. So macam bil air, bil elektrik kita kena bayar lah. Kalau tak bayar pun bil api, bil elektrik dengan bil air tu universiti tak potong. Tapi bil tu tertunggak. Memang saya tak ada duit nak bayar. Kan. Lalas universiti, tahu tak universiti buat macam mana? Sebab dia nak saya bayar kan. Kan. Banyak gila lah saya punya bil elektrik dengan bil air. Memang tak boleh nak bayar. Duit gaji saya dah macam bayar ni, balance tinggal nak makan. Macam mana nak bayar bil elektrik, bil air kan. So last universiti terpaksa potong gaji saya. Potong gaji saya. Kalau tak potong tu memang saya tak bayar bil elektrik. Tapi macam saya duduk dekat kuartus universiti, diorang ni universiti memang bayar lah bil elektrik, bil air kan. Tapi saya yang tak bayar kat universiti. Kuartus mana? Dulu saya kerja dekat universiti dekat Sarawak, dekat Bintulu Sarawak. Dekat Bintulu Sarawak ada satu universiti tau, Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu. Dalam tu ada kuartus lah. Kuartus pun okey lah, ada 2 bilik pun semua kan. Masa tu saya baru kahwin, anak pun tak ada lagi. Bulan-bulan kena bayar untuk kuartus tu sebulan dalam RM210. Perabot semua disediakan. Elektrik kita kena bayar sendiri lah. Tapi saya tak mampu nak bayar bil elektrik kan. Universiti terpaksa panggil saya, and then diorang decide potong gaji saya.
Kan. So macam tu punya teruk lah. Suami saya kerja makan gaji kat USM. Situasi juga sama macam awak, terpaksa cari side income. So actually memang murah. Masa quarters government ni memang murah lah. Tapi itulah, kita ni tak pandai kan, tak ada ilmu. Sebenarnya gaji berapa pun sebenarnya cukup kalau kita sedar diri, kalau kita belanja. Macam saya ada seorang kawan, dia pensyarahan. Orang lain semua pakai kereta lah. Kawan saya ni, dia pakai motosikal buruk je, relax je, tapi dia bersyarah. Gaji dia mungkin 3,000 lebih kan. So kalau kita, macam saya ni, kalau gaji 2,000 sebenarnya cukup kan. Pakai motor. Lepas tu kalau nak beli kereta second hand kan. Tapi saya masa start kerja tu, mengada-ngada pergi beli kereta baru kan. Kereta pula kereta mahal. Saya beli masa tu Pro 2 Kenari. Pro 2 Kenari, kira beli yang spek paling tinggi sekali. Saya ingat lagi, saya bayar kereta tu harga dia 40,000 lebih. 40,000 lebih. Saya baru start kerja. Duit saving pun tak ada. Nak bayar down payment pun tak ada kan. So saya bayar down payment RM2,000, bulan-bulan RM600. 9 tahun punya loan. Kan. Gaji saya masa tu tak sampai 2,000 pun. You bayangkan, let's say lah gaji saya 2,000 kan. Gaji saya 2,000, saya ada loan motor RM300 kan. Lepas tu saya beli kereta pula, bulan-bulan saya kena bayar kereta tu RM600. Dah RM900. Lepas tu macam kalau motor ni okey, RM50 minyak sebulan tahan. Kereta ni isi RM50 tahan 5 hari je lah. So kereta tu minyak dia sebulan paling sikit lah RM300 kan. So bayang, tadi motor dah RM300, kereta dah RM600, dah RM900. Minyak kereta saja dah RM300, maknanya dah RM1,200. Belum lagi nak maintenance, road tax, insurans apa semua kan. Gaji saya macam masa tu tak sampai 2,000. Memang terciduk lah. So bila saya, duit gaji saya tu bayar ni, kira macam habis lah. Lebih daripada 60% gaji saya tu habis bayar hutang je kan. Lepas tu nak isi minyak, duit tak cukup, pakai kad kredit. Nak beli barang dapur, duit tak cukup, pakai kad kredit. So saya daripada asalnya masa saya kerja tu ada 2 kad kredit. Kad kredit tu beranak, jadi 4 kad kredit. So and then isi saya masa kita orang kahwin tu, dia isi saya kad kredit tak ada. Tapi bila duit dah tak cukup saya suruh dia apply kad kredit. So isi saya ni daripada ada 1 kad kredit, and then kad kredit tu penuh, apply lagi kad kredit, pakai kad kredit tu. Kad kredit tu penuh, apply lagi, sampai isi saya pun ada 4 kad kredit. So isi saya ada 4 kad kredit, saya ada 4 kad kredit. So kita orang ada total 8 kad kredit. Hutang kad kredit tu total RM40,000. You bayangkan, RM40,000 kalau setiap bulan saya kena bayar minimum payment 5%. RM40,000 kali dengan 5% berapa ribu tiap-tiap bulan kena bayar. RM2,000 kan. RM40,000 kali dengan 5%, RM2,000. Gaji kita orang, gaji saya dalam RM2,000, gaji isi saya RM2,000. Separuh gaji tu memang gone bayar hutang kad kredit je. Lepas tu belum lagi hutang kereta, hutang motor kan. Memang kita orang terciduk lah. Alright, so sebenarnya kalau ikutkan gaji tu cukup lah kan. Kita hidup simple-simple lah, tak payahlah mengada-ngada. Saya lah mengada-ngada pergi beli. Bukan salah siapa-siapa, salah diri sendiri. Alright, so Kenari tu dah habis bayar. Alhamdulillah dah jual lah. Dah jual kan. Kenari tu saya Kenari tu ada story bagus jugalah. Masa saya beli kereta tu, kereta tu sebulan dalam RM600 tau, RM600. Lepas tu macam saya berat lah nak bayar. Berat nak bayar kan. And then apa yang saya buat adalah tahun 2006 saya start buat bisnes kereta sewa. So masa tu saya beli saya beli 2 biji kereta kancil lah. 2 biji kereta kancil. Lepas tu
tahun 2007 isteri saya beli sebiji kereta kembara. Kan. And then kita orang ada 4 biji kereta lah. Kenari saya beli tahun 2005. Lepas tu kancil 2006 2 biji. Lepas tu isteri saya beli kembara lah. So kita orang ada 4 biji. 3 biji kereta ni yang saya beli, kancil dengan kenari tu, dia punya installment lebih kurang dalam 600 lah, 600. 3 biji 600. Yang kenari ni sebiji dia 600. So kira berat lah nak bayar bulan-bulan kan. So apa yang saya buat adalah, saya kebetulan masa tu saya ada ipar tau. Ada ipar saya ni, dia baru dapat kerja. Oh, dia sama lah bila dapat kerja, dia pun kalut nak beli kereta kan. So saya pujuk lah adik ipar saya ni, tak payahlah beli kereta apa semua, ambil je lah kereta abang ni, kan. So kereta saya pun masa tu masih baru lagi. And then saya pujuk-pujuk dia, down payment tak payah bayar down payment, just sambung bayar je, bayar installment je. So adik ipar saya pun setuju. So saya bagilah kereta kenari tu dekat adik ipar saya, dia pakai. So dia pun kerja dekat Jabatan Pendidikan kan. Gaji dia pun 1,000 lebih, dia boleh bayar lah. Seronok lah dia dapat kereta baru, tak payah bayar down payment, tak payah apply loan kan. So sekarang ni saya ada 3 biji kereta. 3 biji kereta tu sebulan saya kena bayar 600. Tapi kereta tu saya boleh sewakan. Macam kembara isteri saya ni, kalau ada rezeki lah, saya sewa dekat company kan. Masa tu rezeki lah, saya sewa dekat satu company ni, dia bayar saya sebulan 1,600. 1,600. Kereta kembara tu installment baru RM250. RM250 kan. So you bayangkan 3 biji kereta tu installment dia RM600. Kembara tu saja saya sewakan sebulan 1,600. And then kancil tu sebulan average dalam RM500 lah kan. 500 kali dengan 2, 1,000 campur dengan 1,600. Maknanya saya punya duit sewa tu dapat dalam 2,600. Bayar dekat bank baru 600. So ada balance lagi 2,000 kan. Alright. And then masa tu memang kita orang pakai motor lah. Pergi mana-mana pakai motor lah. Kalau dah tak ada kereta kan. Sampai isteri saya marah lah. Kereta dia habis buat sewa kan. Kembara tu sebulan saya sewa 1,600. Kembara tu kembara lama, saya beli second hand je. Kembara tu tahun 2001 kot. 2001 beli, bulan-bulan bayar bank RM250. Tapi kembara tu condition elok lah. Macam sekarang ni susah nak sewa harga sampai 1,600 kan. Tapi masa tu tak banyak orang buat kereta sewa. Berapa yang kita sewa, dia orang macam company ni tak kisah, asalkan dapat kereta boleh pergi kerja. Alright. Masih berguru dengan Dr. Azan ke? Saya dah kira macam last saya jadi titanium tu tahun 2020 lah last kan. Saya jadi titanium 3 tahun. Lepas habis masuk tahun ketiga tu, saya punya bisnes jatuh. Lepas tu saya pun tak mampulah nak bayar bulan-bulan. And then saya kira macam terpaksa berhenti lah. Saya berhenti bulan 9 kot. Bulan 9 tahun 2020, tahun lepas. And then saya masih lagi nak belajar. So saya masuk Sapphire lah. Saya masuk Sapphire bulan 2. Sebab apa? Yelah, kita biasa belajar dengan kita punya mentor. Lepas tu tiba-tiba kita keluar daripada circle kan. So kita jadi macam lost. Bulan 2 saya masuk balik Sapphire. Tapi saya masuk sebulan je. Lepas sebulan tu saya berhenti. Saya bulan 2 tahun ni saya join satu company lah, SKV. Alright. Okay. So mungkin ada yang kalau ada yang skeptikal dengan Datuk Wira kan. Ada yang skeptikal dengan Datuk Wira. Ada yang rasa buang duit pun semua kan. Pada saya macam saya belajar dengan Datuk Wira ni daripada tahun 2012 tuan-tuan. Saya bermula dengan kelas RM50. 2012 saya start belajar dengan Datuk Wira.
Lepas tu saya gunakan ilmu yang saya belajar. Alhamdulillah bisnes saya berkembang. And then 2014 saya masuk lagi kelas, masa tu kelas IMKK. Masuk IMKK. Masuk kelas IMKK tu alhamdulillah 2014 saya punya 2012 masa saya masuk tu saya capai 1 juta pertama. Okey, 2013 pun actually saya ada masuk juga kelas murah lah, RM50 kan. So saya apply, alhamdulillah 2013 saya punya sale 1.7 juta. Alright. Okay, so 2014 saya masuk IMKK. Saya masuk IMKK 2014, masa tu alhamdulillah saya punya sale lah naik jadi 4 juta. 4 juta kan. 2015 saya masuk, dia ada satu program tu, apa nama ni, Platinum. Platinum masa tu bayar setahun RM15,000. Saya masuk dengan isi saya lah, belajar kan. So 2015 sale naik jadi 5 juta. Alright. And then 2017 saya masuk lagi Titanium. Titanium bayar satu orang RM75,000 setahun kan. And then saya continue sampai 3 tahun. Tapi masuk tahun 2020 disebabkan COVID, bisnes saya memang hancur lebur. And then saya pun tak mampu nak bayar bulan-bulan kan yang yuran tu. So saya terpaksa withdraw. And then saya nak sambung dekat Sapphire. Sapphire ni murah je, setahun dalam RM25,000 kan. Tapi program tu bagus, cuma saya tak boleh nak catch up sebab terlalu banyak training pun semua kan. And then training tu kebanyakannya saya dah belajar kan. So saya withdraw. And then bila difikirkan balik, sepanjang saya belajar dengan Datuk Wira kan, so alhamdulillah lah ada ilmu apa semua kan. And then bila saya join SKV kan, dalam masa 9 bulan saya dapat buat sale 2.1 juta. Kan. So saya fikir-fikir, macam mana 9 bulan saya boleh buat sale 2.1 juta. Dalam SKV ada ramai lagi ejen-ejen yang dah lama. Tapi alhamdulillah saya boleh beat dia orang. So bila difikirkan balik, kenapa jadi macam tu? Disebabkan mungkin saya ada ilmu kan. Sebab apa saya macam kejayaan ni tuan-tuan, dia sebelum kita capai satu benda tu, dia ada macam kita kena buat preparation. Macam kita nak lumba lari kan. So sebelum kita masuk pertandingan lumba lari tu, so kita kena practice, training kan. So bila time kita start je, kita dah ada segala kelengkapan, dah ada ilmu apa semua kan, skill, strategi apa semua kan. So bila kita pecut tu, kita boom lah, kita boleh beat orang lain. Itu yang berlaku kat saya. So tahun 2012 saya masuk training, belajar, masuk kelas kan. Alhamdulillah daripada apa yang saya belajar tu, saya boleh kembangkan bisnes saya. Tapi benda tu tahun 2020 saya tak terfikir lah, ada masalah COVID ni pun semua. So memang bisnes saya down, langsung tak ada sale. And then saya start balik dengan join satu bisnes baru. Tapi saya join tu bukan saya join kosong tau. Saya orang cakap kita join tu ilmu penuh di dada. Kan? Kita join tu ilmu penuh di dada. And then saya masuk je, boom, saya terus pecut. Okay, saya nak cerita lah macam mana saya join SKV. And then alhamdulillah bulan lepas sale 859,000. Ada tak nak saya share macam mana saya bangkit dengan SKV? Oh, nak masuk kerja dah. Mungkin juga nak berjaya kena rasa kejatuhan. Tapi tak semestinya lah kan. Tapi bagus jugalah.
pada saya benda tu bukannya kejatuhan lah. Sebab saya ada tengok satu video seorang ustaz ni kan. Masa mula-mula tu saya pun rasa tak boleh terima. Apalah salah aku, apalah dosa aku, apa semua kan. Kenapa jadi macam ni, apa semua kan. Tapi bila saya tengok ada satu video seorang ustaz ni dia kata setiap apa yang kejatuhan tu kita jangan anggap ianya adalah kegagalan, kerugian. Sebab apa? Kadang-kadang benda yang jatuh ni itu adalah rahmat, dia kata. Adalah rahmat. So saya percaya benda tu. Dan dia kata hujan daripada langit jatuh ke bumi, itu bukannya hujan tu, kita tak kata hujan tu membawa malang ke apa semua. Hujan tu jatuh daripada langit membawa rahmat ke seluruh alam. So dia kata you jatuh dalam bisnes pun janganlah anggap jatuh tu rugi, gagal. So you anggap tu adalah rahmat. So saya fikir-fikir balik, sebenarnya saya jatuh tu saya anggap tu adalah satu rahmat. Kenapa saya kata rahmat? Okey, masa saya buat bisnes kereta sewa, alhamdulillah lah, bisnes berkembang kan. Tetapi bisnes saya ni sebenarnya dia start problem daripada tahun 2015. So problem tu salah saya juga, and then beberapa faktor lah. So 2015 dipendekkan cerita lah. Kalau you ingat 2015 negara kita menguatkuasakan GST kan, GST. So masa mula-mula tu saya pun tak fikirlah GST ni akan bagi efek kepada saya punya bisnes. Saya hanya sedar selepas beberapa tahun. So masa GST diperkenalkan, so kita orang cuba follow lah. Customer nak bayar, kena bayar dekat account company. Kita buat tax invoice, kita kira macam bayar GST, and then kita release payment dekat kita punya supplier. So kita cuba follow. Tapi the moment company saya cuba follow apa yang kerajaan tetapkan, kerajaan ni dia jadi macam orang tamak. So dia kiri kanan atas bawah, dia kiri kanan atas bawah dia hentam kita kan. So sebelum GST, bisnes saya very simple je tuan-tuan. Orang nak sewa kereta, orang bayar ke kita, and then kita keluar resit, and then berapa sale tu kita declare lah bayar. So very simple, tak payah ada sistem apa semua. Pakai buku biasa pun boleh, pakai Excel pun boleh, very simple. Tapi bila GST tu, dia benda tu jadi complicated lah. And then kita kena beli software kan, kena bayar dekat satu company ni untuk guna dia punya software. Setahun saya kena bayar 12,000 kan. Lepas tu bila dah guna software tu, kena ada staff yang manage kan, kena ambil pekerja kan, kena bayar gaji pekerja. Lepas tu bila dah ada pekerja, kena bayar KWSP. Lepas tu kalau tak bayar, KWSP nak penalty kan. Lepas tu kita punya cash flow tu dah tercekik kan, kita punya profit tu dah tercekik. So banyak lah kita lewat bayar tu, lewat bayar ni, kena penalty tu, penalty ni kan. Lepas tu SSM pun kita lambat hantar audit, dia hantar penalty, bayar penalty tu. Lepas tu LHDN bila kita declare, dia tak puas hati kan. Lepas tu dia datang office kita, dia kira check dokumen apa semua. Lepas tu kalau dia jumpa mana yang salah, memang dia charge lagi kan. So saya kena penalty dengan LHDN 270,000 tuan-tuan. Gila betul kan. So saya cakap, macam mana ni aku nak berniaga ni kan. Aku cuba follow peraturan. Alright, so saya cuba follow rules. Tapi memang lepas saya cuba follow tu, memang agensi kerajaan ni memang hantam lah, kiri kanan atas bawah. Macam celaka betul kan. GST tu bagus, saya tak kata GST tak bagus. Tetapi kalau GST tu digunakan dengan betul. Tapi masalahnya semua orang saya rasa setuju dengan saya. Negara kita ni bukanlah negara yang telus kan. So macam banyaklah kes-kes dekat luar sana, menteri-menteri curi duit, kebas duit kan. So dan benda tu tak ada tindakan. So
saya rasa semua orang percaya. Kita tak boleh nafikan. Banyak pembocoran, banyak pembaziran. So kalau banyak kebocoran, banyak pembaziran, bagi banyak mana pun, cukai banyak mana pun memang tak cukup. Tapi saya tak nak cerita pasal politik. Kita tak boleh nak kontrol benda yang bukan dalam bidang kita kan. So yang politik tu biarlah. Tapi yang ni yang saya ceritalah, saya share. Saya tak salahkan siapa-siapa, saya tak salahkan. Salah saya juga kan. Alright. So saya lebih suka saya kontrol apa yang saya boleh kontrol. Pasal politik pun semua tu, kalau kita pompam-pompam pun tak settle juga kan. So kita fokus diri kita. Alright. Dekat mana saya tadi? So saya so bisnes saya memang start 2015 tu memang bisnes alhamdulillah. Tempahan ada duit masuk. Tapi masa start 2015 tu memang saya banyak kena penalti lah. Penalti tu, penalti ni kan. Saya tuan-tuan sebelum PKP kan, sebelum PKP kan, saya salah satu benda yang saya memang pressure gila. Ini kalau you business owner dan you struggle dengan business you kan, and then kalau you ada pekerja, ini memang biasa business owner akan hadap. And then biasanya business owner dia takkan share benda ni. So saya sebelum PKP kan, boleh dikatakan setiap hari staff KWSP call saya, WhatsApp saya, ugut saya. Ugut. Sebab apa? Saya ada pekerja 10 orang. Lepas tu kita setiap bulan kita kena bayar dia orang punya caruman KWSP kan. Saya punya cash flow tu dah macam duit tak cukup kan, duit tak cukup. So kita ambil masa lah nak bayar. Oh, dia orang ni tak peduli lah. Hari-hari call, hari-hari WhatsApp, siap ugut lagi apa semua kan. Macam alung lah. Macam alung kan. Minta duit. So macam dia orang ni, biarlah pekerja kita tu mati ke buluh, tak ada gaji, janji kita kena bayar kat dia. Kan? You faham tak? Saya ada pekerja 10 orang, tak payah bayar gaji kat dia orang ni. Gaji staff tak payah bayar, janji kita kena bayar dekat dia every month. Kalau saya tak bayar, dia akan kenakan penalty. Kalau berapa bulan tu dia akan masuk ke mahkamah bla bla apa semua. Kan banyak kan kes-kes majikan kena naik mahkamah apa semua, tak bayar KWSP kan. Sebab apa? Mungkin dia orang ni ada masalah kewangan. So kalau you adalah business owner, you akan faham. Tapi kalau you pekerja, you tak faham. Macam saya masa lepas tahun 2015 kan. Lepas 2015 saya nak ambil gaji sendiri pun fikir 10 kali. Sebab apa? Gaji saya 5,000 je masa tu kan. Nak ambil gaji 5,000, takut nanti kalau ambil kan, takut tak boleh nak bayar tu, bayar ni apa semua. So saya tak ambil gaji. Kan? Macam tekanan juga jadi bos, tak jadilah aku nak buat bisnes kan. So senang cerita jadi ejen je lah kan, jadi ejen. Serius lah, alung berlesen. KWC sekarang memang terdesak. Dah, saya business owner, tak ada pekerja lagi. Now belum apa-apa, saya rasa down. Kan? So saya ada 10 pekerja. Ya Allah kata. Hari-hari staff KWSP call, mesej, WhatsApp. Kita tak angkat call, dia WhatsApp kita lagi. WhatsApp. Macam halung aku bisnes dah lah macam kau dah lah cah aku GST lah, itu segala mak nenek, apa penalty apa semua. Kau minta lagi tu. Sebenarnya bila saya baca satu buku ni, penulis ni dia selalu cakap berhati-hati dengan perompak berlesen. Dia selalu cakap. Saya baca buku dia, saya tak faham apa ni perompak berlesen. Dia selalu cakap. So dekat situlah bila kita berniaga akan ada perompak berlesen ni. Perompak berlesen ni. So you faham je lah kan. Oh, baru saya faham. Okey, ini maksudnya perompak berlesen. Dia orang ni rompak kita memang ada lesen. Memang ada lesen. Memang kita tak boleh nak buat apa. Dia kebas duit kita kau-kau kan. You faham tak? Kan? Saya memang tak nak terlibat lah dengan rasuah apa semua kan. Tapi dia orang ni yang bekerja ni pun, dia orang makan gaji je. Dia orang hanya menjalankan tugas kan. Betul-betul. Kalau you business owner, you faham.
Kalau you pekerja, mungkin you tak faham. You fikir bos duit banyak apa semua. Tapi macam saya, bukan tak nak bayar tau. Saya macam bila GST diperkenalkan, saya kena bayar sistem. Lepas tu saya kena hire pekerja. Lepas tu saya kena bayar GST. Lepas tu LHDN kena pula penalti. SSM kena penalti. So kerja kita ni macam bayar penalti je. Bayar penalti. Ini kalau kita follow rules. Kalau you tak nak kena penalti ni, you kena ada staff yang very powerful, yang boleh manage benda ni. Macam kita pun, kita bisnes untung tak adalah besar. Lepas tu kita nak ambil pekerja yang very expert tu, mana ada duit kan. Macam saya nak ambil pekerja gaji RM1,500, RM2,000 macam tu kan. So kita dapat biasa-biasa. Bukan nak kata dia orang ni tak bagus, tapi bila kita ambil pekerja yang tak ada pengalaman, so dia orang akan buat mistake lah. So bila dia orang buat mistake, itu yang kena penalti tu, penalti ni, rugi kan. So kalau semua okey, kita boleh bayar. Macam sebelum GST saya, alhamdulillah bisnes saya okey. Bisnes saya okey kan. Kita pun boleh offer harga murah dekat customer apa semua kan. Tapi lepas GST memang kau-kau lah. Alright. Untung juta-juta tak. Saya masa saya lepas tahun 2015 kan, saya nak ambil gaji RM5,000 pun tak boleh. Tak boleh nak ambil gaji RM5,000. Saya rupa-rupanya bila saya masuk bisnes, saya jumpa ramai business owner. Sebenarnya dekat luar sana ramai business owner yang cash flow dia tercekik. Semalam pun saya ada seorang ni, dia WhatsApp saya. Dia dulu dia ada buat business printing kan. Lepas tu lepas bila PKP, business printing dia down. Lepas tu dia cuba jual produk tak jadi. Lepas tu dia cuba buat produk, boleh buat jualan tapi sale tak. Lah dia kata bil elektrik kat rumah dia dah 2 bulan kena potong, tak mampu nak bayar. So benda ni mungkin ramai yang tak cerita kan. Betul, bos pun tak ada gaji. Saya betul masa lepas 2015 kan, saya nak ambil gaji 5,000 sebulan. Saya fikir macam mana nak ambil, sebab apa nak kena bayar tu bayar ni. Saya biarlah staff tu dapat gaji dulu. Saya kemudian, cuma bila saya jadi owner business, macam segala saya punya komitmen tu, macam kereta, rumah, bil api, bil air, telefon apa semua tu, alhamdulillah lah company bayar. Cuma duit nak makan. Duit nak makan tu kebetulan saya pun ada income lain. So saya ambil kat situ lah. Kalau betul-betul saya tak ada duit, baru saya ambil duit daripada company. And then satu lagi, bila kita jadi business owner, bila kita jadi founder ni, kita pun kena belajar kan, kena belajar apa semua. Nak belajar pun yuran pun boleh tahan. Okey, tak nak cerita lah pasal tu. Okey, jangan down. So saya lepas PKP bisnes saya down, memang zero terus. Staff pula berhenti, berniaga pula rugi. Disember 2020 staff saya semua berhenti. Saya menyambut tahun baru 2021 kan. Nak tahu tak? Boleh dikatakan saya hampir gila. Kenapa? Sebab apa? Saya buat bisnes kereta sewa dah 14 tahun. Tak pernah buat bisnes lain. Tiba-tiba bisnes tu collapse. So dia orang cakap takkanlah sebabkan PKP collapse. Sebenarnya bisnes tu dah start struggle daripada tahun 2015. Tapi saya cuba maintain, bertahan kan. Adalah duit ada. Tapi bila datangnya COVID kan, memang game over terus lah. Sebelum GST, alhamdulillah bisnes saya memang seronok. Macam mana seronok? Bisnes saya simple. Bisnes saya very simple. So sebelum 2015 saya cerita sikit lah. Saya tahun 2011 saya berhenti kerja dekat universiti. Lepas tu saya start buka cawangan. So saya buka cawangan tu, saya gunakan sistem licensing lah. Dia macam franchise. So setiap licensing ni, saya akan training dia, saya ajar dia sampai dia boleh buat dia running business kereta sewa. Dan setiap income yang dia dapat tu saya ambil 2.5%. So tahun pertama je saya dapat buka 9 cawangan. You bayangkan,
Kalau satu cawangan tu dia punya sale tu RM10,000 So saya ambil 2.5%, maknanya dia kena bayar saya RM250 lah. Kalau let's say 10 kan, maknanya sebulan saya dapat 2,500. So itu passive income lah. Saya ajar dia buat duit, saya dapat sikit. And then the business tu very simple. Macam saya ajar dia kan, macam dia orang promote, ada customer nak sewa kereta kan, customer bayar direct kat dia. Bayar, let's say lah dia sewa kereta RM100, bayar direct kat dia. So setiap bulan dia kira berapa sale dia, dia kira okay RM10,000 kan. So dia kira dari situ, and then dia kali dengan 2.5%, dia just back in je dekat saya RM250, 2.5%. So very simple, tak complicated apa semua kan. Memang cost tu rendah. And then masa, you bayangkan, masa 2014 saya punya sale 4 juta. 4 juta kali dengan 2.5%, maknanya berapa? RM100,000 lah. Betul tak? RM100,000 bahagi dengan 12, maknanya sebulan dalam RM8,000 lebih lah kan, RM8,000 lebih. So setiap bulan saya ada passive income RM8,000. So saya ada bisnes saya, kereta sewa kan, yang tu pun adalah RM5,000-6,000 kan. Lepas tu saya ada passive income RM8,000. Memang seronok lah. Tak perlu ada pekerja, tak perlu ada sistem yang complicated, very simple. Tapi lepas GST tuan-tuan, lepas GST saya kena beli software. Software tu saja RM12,000 setahun. Okey. Yang kaya orang yang sediakan sistem tu lah, RM12,000. Lepas tu sistem tu kena ada 4 orang pekerja manage. Sebab tu duit banyak masuk kan, 5 juta setahun kan. Sebulan RM400,000, RM500,000. Kalau seorang handle memang pening kepala lah. Sebab documentation tu banyak. So 4 orang, satu orang staff gaji RM1,500. RM1,500 kali dengan 4, maknanya sebulan saya kena spend RM6,000. RM6,000 kali dengan 12 bulan, RM72,000. RM72,000 campur dengan RM12,000, dah RM84,000. Dekat situ saja. Okay. Lepas tu bila dah ada staff, kan, staff ni kalau you bayar gaji, tak bayar KWSP, dia report you, you kena lagi lah masuk mahkamah bla bla. So kena bayar KWSP. So memang KWSP kita potong gaji daripada gaji pekerja. Lepas tu company pun kena contribute juga kan. So dekat situ cost lagi. Okay. So saya punya margin tu dah jadi makin kecil. And then saya pun and then saya punya lisensi pun memang tak puas hati lah. Apa ni kena bayar tu, bayar ni apa semua. Last saya punya lisensi semua keluar. Semua lah. Saya banner business tu daripada tahun 2011. Banner 2015 collapse. Runtuh. Tapi masih lagi dah ada lisensi yang setia kan. Kan. So you nampak tak? So that's why start 2015 saya struggle. Sebab dia nak bayar tu, bayar ni kan. Saya cuba follow. Alhamdulillah GST memang saya bayar. Setahun saya bayar RM250,000, RM300,000 GST. Memang saya bayar. Tapi nak manage GST tu memang cost dia tinggi gila. Tinggi gila kan. So that's why saya dulu sebelum GST, saya ada gaji saya boleh royalty saya apa semua kan. Dapatlah pompang-pompang RM10,000, RM20,000 macam tu kan. Tapi lepas GST nak ambil gaji RM5,000 tak boleh. Tak boleh. You faham tak? Business owner. So that's why bila saya baca ada satu buku ni, penulis ni dia cerita, you berhati-hati. Bila you berniaga, ada perompak belesin. Ada penyamun belesin. Saya tak faham apa penyamun belesin. Rupa-rupanya inilah penyamun belesin. Dia curi, dia kebas duit kita. Memang tak boleh bincang lah. Memang tak boleh nak buat apa lah. Dia ambil macam tu je. So you berhati-hati. Kalau you nak elak benda tu, you kena ada ilmu. Dan you kena ada team yang professional. You kena ada accountant yang very powerful punya accountant. You kena ada manager yang very powerful punya manager. You kena ada very good people lah in your company. Macam kita company kecil-kecil, kita ambil staff yang cokel-cokel kan. Mana mampu nak bayar gaji staff accountant sampai yang power-power kan. Kita untungkannya besar. Bila kita ambil pekerja yang biasa-biasa, dia orang ni pun tak banyak benda dia tahu, memang kena lah. Faham tak? So boleh, tapi make sure you boleh cari pekerja yang very powerful. Kalau yang bahagian account ni, dia tahu dia kena ni, cini, dia boleh advise you.
Kalau you nak ambil manager, you kena ambil manager yang very powerful punya manager. Kalau you nak ambil HR, you kena ambil HR yang very powerful. Biasa kita ni business owner baru-baru nak out kan, kita ambil yang biasa-biasa lah. Bila ambil yang biasa-biasa tak salah kan, tapi memang akan ada mistake lah. So penyamun ni dia akan tengok mana kelemahan kita, mana mistake kita. So dekat situ dia kau. Sekali dia kau tu memang boleh beli rumah sebiji cash lah kan. Okay, so itu cerita dia lah. Alright, so saya join SKV. Business tu dah struggle apa semua kan. So tahun 2021 saya join SKV. Saya cerita sikit lah, saya share sikit. Sebenarnya masa Januari 2021 saya memang depressed gila. Bisnes kereta sewa saya jatuh, staff saya berhenti, saya cuba jual produk rugi kan. Lepas tu kira macam duit saving pun dah tinggal sikit. Lepas tu saya pula kena saman tau, Saman tu bukannya saman dengan bank tau. Saya kena saman dengan kawan-kawan saya. Masa saya buat bisnes kereta sewa tu, kawan-kawan saya ni dia bagilah modal kan, bagi modal. So saya gunakan modal tu untuk kembangkan saya punya bisnes. So bulan-bulan saya bayar lah dekat dia orang kan. Masa bisnes jalan boleh bayar alhamdulillah. Tapi bila PKP je, company saya dah tak ada income. So saya tak ada duit nak bayar. So saya cakap saya tak ada duit nak bayar apa semua. So dia orang tak peduli. Kau ada duit ke tak ada duit, tiap-tiap bulan kau kena bayar. So cakap mana aku tak ada duit nak bayar kan. Bisnes aku dah jatuh kan. Oh dia orang tak peduli kan. Dia tak peduli apa semua. Lalas dia orang ni appoint lawyer, saman saya kan. Ya Allah kata, masa aku tengah naik apa semua, kau datang nak jadi partner lah segala mak nenek kan. Bila aku jatuh kan, bukannya kau nak support aku, kau saman aku kan. Oh saya Allah kata. So dia punya pengajaran dia adalah bila you naik, you hati-hati. Kalau boleh lah, kalau ada orang nak jadi partner ke, nak JV kan, you fikir 100 kali lah. So saya dah buat mistake tu kan. You nak partner, boleh. Biarlah partner tu, kalau sama-sama berjaya, sama-sama jaya. Kalau jatuh, sama-sama support each other. And then the only partner yang support saya masa saya naik dan masa saya jatuh adalah isteri saya. Kan, isi lah. Yang lain-lain tu masa kita tengah naik meletup-letup apa semua, datang nak jadi partner lah, nak invest lah, nak tu lah apa semua. Bila kita jatuh, dia dah lah tak support kita. Tak ni lah, minta duit. Mana duit aku? Tak bayar aku nak saman. You rasa macam mana? So bulan 1 tahun 2021 saya hampir gila. Saya macam rasa nak mengamuk, rasa nak marah kan. Saya jadi padang-baran apa semua kan. So saya diam termenung kan. Sebulan lah saya macam macam lost kan. Cakap apa salah aku, apa dosa aku, kenapa jadi macam ni kan. Aku tak ada buat apa-apa pun dekat orang lain kan. Kenapa jadi macam ni? So saya tak boleh nak terima kan. Sakit bang, rasa geram kan. So tapi macam yang kes-kes saman tu, macam saya kena saman kan. So cara dia macam ni. Kalau you handle benda ni, macam saya fikir-fikir macam mana aku nak settle. Sebab hari-hari orang call minta tanya duit kan. So bila orang call tanya minta duit, so kita dah tak ada duit kan. Kita dah lah jatuh, kita jadi depressed, kita jadi stress kan. So apa yang saya buat adalah, saya ada seorang kawan saya ni dia lawyer tau. So saya WhatsApp dia, cakap Carol boleh tak tolong saya ni ada ramai orang call minta hutang apa semua. So boleh tak negotiate dengan dia orang, berunding dengan dia orang macam mana. So saya bayar sikit-sikit ke apa semua. So kawan saya ni pun okay, tak apa Tuan Wahid, saya bantu you. And then saya punya kawan ni sepatutnya saya kena bayar tau, sebab dia lawyer. Dia kata tak apa Wahid, sekarang ni tak payah jangan cerita pasal fee, saya tolong you. So bila you dah okay balik, baru kita bincang. So kawan saya ni, kalau ada orang call saya minta hutang semua, saya akan message dia, cakap boleh tak contact dia ni, runding macam mana kan. So yang pasal hutang tu saya hand over dekat lawyer. Benda tak settle lagi tapi runding. Alright, so macam tu. Kalau you ada masalah hutang,
Macam saya ni hutang dia bukan hutang personal, hutang company. Kan, dia tak boleh, sebenarnya dia tak boleh attack saya. So company dah jatuh kan. So saya appoint lawyer mewakili company saya dan minta dia runding lah. Alright. So kalau you personal, you carilah satu orang tengah yang boleh nego. So bila ada orang take over benda tu, you boleh fokus cari duit. Kalau you duk handle benda tu, and then you jadi stress, you tak boleh nak fokus. Macam saya hand over dekat lawyer, and then lawyer tu handle lah, and then saya boleh fokus kepada buat duit. Alright. Lepas bulan 1 tu, and then saya kebetulan lah, saya terjumpa balik dengan saya punya senior saya. So senior saya ni, dia ni actually dia leader lah dalam SKV. So saya pun tanya dia, and then dia offer lah, Wahid masuk lah SKV kan. And then kebetulan masa tu SKV dia baru launch sistem baru lah. Dulu SKV ni nak jadi ejen dia modal kena 20,000. Nak jadi stoki dia modal 20,000. Kalau nak jadi ejen dia dalam modal 5,000-an dulu lah. Maknanya kita kena pegang barang, kena packing barang, kena push barang. Tapi start daripada tahun 2021 kebetulan SKV dia ubah dia punya sistem. Dia guna sistem dropship. So dia terang kat saya benar tak faham sangat pasal produk semua. So saya pun daftar je lah. Yuran pendaftaran RM65 40 sen masa tu. So saya daftar. Tapi tak buat apa-apa lah. Daftar je, tak faham kan. Tapi itulah, lepas 3 hari saya daftar, founder produk call saya. Nak cerita tak? Nak tahu tak cerita macam mana saya bangkit dengan SKV? Kan. So saya daftar 15 hari bulan Februari 2021. Masa tu saya nak gila, nak gila lah. Saya cerita ni bukan nak cakap nak buka pekung ke, nak bagi malu apa semua. Saya nak cerita dekat luar sana saya rasa ramai lagi orang yang struggle, ramai lagi orang yang stress. So saya cerita ni nak bagi inspirasi kat you all supaya you all pun boleh bangkit balik. Alright. Sebab semalam pun ada seorang kakak tu, dia message saya, dia bisnes dia drop, lepas tu dia cuba berniaga, rugi sampai elektrik rumah dia kena potong apa semua. So saya faham memang ramai dekat luar sana yang struggle. So saya cerita ni supaya sebenarnya kalau kita jumpa cara, kita ada ilmu, kita boleh bangkit balik. Alright. Alright. Okay, so selepas 3 hari saya daftar jadi ejen SKV, founder dia call saya. Saya dengan founder SKV ni actually kita dah kenal lama lah, daripada tahun 2017. Tapi masa kenal tu saya tak ambil pot pun. Saya tak ambil pot pun pasal bisnes dia. Sebab apa? Bisnes dia lah. Bisnes saya buat kereta sewa lah kan. Saya memang tak ambil pot. Okay. Lepas bisnes saya dah jatuh, dah melingkup semua, saya daftar jadi ejen company dia. And then bila dia tahu saya daftar jadi ejen company dia terus call. Wahid, you jadi ejen company saya. Ya puan. Oh ni datang office, saya nak terangkan tentang kita punya bisnes. You mungkin tak faham. Sebab apa? Lepas 3 hari saya daftar, saya tak buat apa-apa sebab saya tak faham. So bila puan? Datang hari ni juga. Saya pun siap-siap pergi lah dia punya office. Saya ingat lagi, saya pergi dia punya office, appointment tu pukul 12.30. And then saya dapat coaching 6 jam sampai pukul 6 petang. Okay, saya cerita sikit founder SKV ni, mungkin you tak tahu. Founder SKV ni actually dia 2 orang tau, suami isteri. Satu Dr. Syed, satu lagi Puan Katika. Okay, founder SKV ni sebenarnya dia orang ni adalah billionaire. Dia bukannya millionaire, dia billionaire. Dia bukannya founder biasa-biasa tau, dia billionaire. Sebab apa? Arwah ayah dia ni ada public listed company. Sebab tu dia orang ada modal gila. Tapi memang very humble, memang sangat merendah diri, memang cakap pun lembut je kan. You tahu tak, founder SKV ni sebenarnya dia adalah billionaire. Dia bukan millionaire, dia billionaire. Tapi sangat humble, sangat merendah diri, cakap pun lembut. Orang pun tak sangka billionaire. Dia memang, dia ni Puan Katika ni dia lawyer tau. Dia lawyer, lepas tu dia pernah ada deal satu projek beli helikopter kot. Beli helikopter dan nilai pembelian tu lebih daripada 1 bilion. Betul, cakap sangat lembut kan.
So dia ni memang billionaire. Lepas tu bapa arwah ayah dia tu memang ada public listed company. Kan, memang kaya gila. Dr. Syed ni dia orang biasa je lah, tapi memang dia very humble. So dia call saya dan dia cakap, "Oh Wahi, datang office saya ni. You bayangkan billionaire panggil you datang nak coaching you." You rasa apa kan? Dia bukan millionaire tau, dia billionaire. Billionaire datang panggil you, call you, "Wahi, datang saya punya office, saya nak ajar you ni." Saya diajar oleh billionaire. Kan? So saya pun terkejut. So saya pun balik rumah, saya inform isteri saya, kita orang pergi. Okay. So dalam masa 6 jam tu lah yang mengubah hidup saya. Dan sebenarnya tuan-tuan, masa saya pergi jumpa founder SKV, dalam poket saya ada RM27 tuan-tuan. Saya ada RM27 je. Sebab apa? Memang saya dah tak ada duit. Dalam akaun bank saya duit dalam akaun bank saya tak sampai RM200. Sebab apa? Saya nak isi minyak. Kan kita nak isi minyak, saya pakai debit card kan. Debit card, dalam debit card tu mesti ada RM200 ke atas, barulah kita boleh isi minyak. Saya nak isi minyak tak boleh. Duit tak cukup. Duit dalam poket ada RM27. Duit dalam akaun bank ada tak sampai RM200. Okay, dalam akaun company saya ada duit RM16,000, tapi saya tak berani nak ambil. Sebab apa? Duit tu lah saya nak guna untuk survive selama setahun. Sebab apa? Bisnes saya memang dah hancur, lebur, dah rugi. Kan? Alright, so duit dalam company ada RM16,000, tapi nak ambil tak berani. Saya ambil sikit-sikit, belanja sikit-sikit kan. Okay. So saya jumpa Puan Katika. Minyak, kebetulan nasib baik minyak kereta ada separuh. Ada lagi lah. So pergi tu tak isi minyak pun. Sampai sana alhamdulillah dia orang bagi makan lunch pun semua. And then saya di coaching. Okay. So saya cerita sikit tentang SKV. So SKV ni dia bermula pada tahun 2009. So dia orang start dengan sistem stocking agent. Lepas tu dia orang start masuk farmasi. Lepas tu dia orang kena tipu lah dengan farmasi kan. Sebab tu SKV dia tak nak masuk farmasi. Sebab apa? Bila dia masuk farmasi, dia mengkayakan toke farmasi tu je. So and then lepas dia orang kena tipu dengan farmasi, and then dia orang kena, farmasi ni bukannya farmasi kecil tau, farmasi besar. Kalau you pergi mana-mana shopping mall, mana-mana farmasi tu warna oren. Warna oren. You all ni dengar tak saya cerita ni? You all dah share ke saya punya cerita ni? Ada tak you share? Siapa yang dah share, komen dan share. Alright. Ada ke yang dengar saya punya cerita ke saya cakap sorang-sorang? Jangan minum dulu. Alright, dengar. Ada rupanya kan. Minta tolong boleh tak tolong share saya punya video ni. Siapa yang dah share, komen dan share. Okay. So SKV ni saya cerita sikit lah. Dia start 2009. Lepas tu dia orang bermula dengan sistem stocking agent. So dulu siapa nak jadi stocking dia modal RM20,000, agent dia RM5,000. Lepas tu SKV dia start masuk farmasi. Farmasi tu tipu dia orang. And then dia orang tarik semua produk-produk daripada farmasi. Lepas tu dia orang masuk kedai-kedai jamu. Kedai jamu pun dia orang pun kena lipat juga dengan kedai jamu. Dia orang tarik balik. And then SKV ni masa zaman kemuncak dia ni, dia punya jualan paling tinggi 60 juta. Sebab apa? SKV ni dia punya produk tu satu Malaysia. Lepas tu dia pun dah ada buka cawangan dekat Indonesia. So zaman kegemilangan SKV ni, dia punya jualan tu sampai 60 juta. Saya ingat lagi Puan Katika cakap, masa dia tengah naik tu, Datuk Vida pergi Mekah kejar, cari dia, nak belajar, nak menuntut ilmu dengan Puan Katika. Masa tu lah dia punya sale 60 juta. Datuk Vida masa tu kira macam baru nak out lah. Okay. So founder SKV ni bukan calang-calang orang, tapi disebabkan dia orang kena tipu, dia orang buat mistake pun semua, and then bisnes dia jatuh. And then tahun 2014, 2015, bisnes dia tu daripada 60 juta drop tinggal 2 juta je setahun sale. And then macam Puan Katika pun dia macam sampai satu tahap dia nak tutup dah company kan. Nak tutup. Tapi dia punya pekerja dia cakap, Puan, kalau kita tutup ni macam mana kita dengan kita punya customer, macam mana dengan kita punya stocking agent kan. Sebab apa? Produk dia tu bagus. Cuma dia orang ni mungkin SKV ni kesilapan dia adalah dia masa dia start, dia orang banyak guna marketing offline. Dia masuk TV, dia masuk majalah, dia masuk newspaper, dia buat billboard. So dia banyak offline. So bila orang dah pergi ke online, dia tak mengikut trend. So bisnes dia drop. So
2015 sebenarnya dia punya founder tu dah decide nak tutup dah the company, tapi dia punya staff dia fight balik. Kalau kita tutup, produk ni bagus, so kesian dekat pelanggan, kesian dekat stockist agent. So dia orang pun okay, tak apa, kita try sekali lagi. And then 2016 Puan Kartika dia buang ego dia, dia masuk kelas Datuk Wira. And then dia start repair dia punya company. Okay, so dekat situ apa yang SKV ni dia repair. First kali SKV ni antara kesilapan dia adalah dia terlalu banyak produk. Dululah dia ada terlalu banyak produk. Produk dia tu dekat 20 produk. So dia tidak fokus penyakit apa. Macam-macam penyakit dia boleh settle. Kencing manis, darah tinggi, jantung, sakit lutut, semua penyakit dia boleh settle. So bila Puan Kartika ni masuk belajar dengan Datuk Wira, Dr. Azlan, saya ingat lagi, apa yang Datuk Wira suruh buat adalah fokus satu produk, satu penyakit. Jangan fokus semua. So dekat situ SKV dia scrap semua produk-produk dia fokus satu produk je. Dia fokus produk kencing manis, Phytech. So bila dia fokus yang tu, maknanya bila dia fokus satu produk, dia punya marketing tu senang lah. Target market dia pun senang. Dulu produk dia banyak, macam-macam penyakit dia boleh settle. So marketing tu merepek-repek, merapu-rapu kan. So bila dia belajar, dia fokus satu produk, satu penyakit, dia fokus Phytech. Daripada situ, daripada sale 2 juta tahun lepas dia actually Puan Kartika ni dia join Titanium 2016. Lepas tu dia orang start repair 2 tahun lepas dia punya sale 2020 lah 50 juta. 50 juta. Dan sekarang ni saya rasa dia punya sale dah lebih daripada 60 juta. Yes, alright. And then masa dia orang naik tu, apa benda SKV buat, benda betul yang dia buat adalah SKV ni dia bina internal sales team. Maknanya dia hire pekerja, dia bayar gaji, and then SKV dia akan buat macam iklan dapat leads, dia punya internal sales team ni akan closing lah. So SKV ni dia ada lebih kurang 300 internal sales team. Internal sales team ni dia bayar gaji dan dia orang ada commission 300. And then SKV dia still ada lagi stockist agent. Alright, so benda tu yang growing lah. Masuk tahun 2020 hujung tahun, SKV dia ada problem lah dengan dia punya internal sales team. Sebab apa? Sales tu tak grow, and then semua orang stuck kan. So SKV and then cost untuk iklan pun mahal apa semua kan. Buat iklan, leads masuk tapi tak close. So dia jadi macam tu kan. So SKV pun pening kepala. Sekejap lah. You saya dah penat jadi driver boss ni. Boleh. Sekejap saya minum lah, dahaga. You on ni share tak saya punya video? Alright. Ni satu lagi produk dia, Defend Junior. Dia baru launch. Ni saya dapat free botol air dia. Alright. So 2020 dia orang ada problem. Dia orang buat AB ads macam tak convert kan. Lepas tu dia punya sales tak. So dekat situlah SKV dia bertukar dia punya sistem, dia tukar kepada sistem dropship. Jangan duduk penat jalan. So dia tukar kepada sistem dropship. So macam sistem dropship ni, semua stockist agent dengan dia punya team sale tu semua jadi dropship. Dia orang ni just promote barang. Macam semua orang tak dibayar gaji lah. Dia orang just promote barang dan dia orang dibayar commission. Commission tu sampai 40%. And then dia punya commission tu dia akan naik lah. Kalau you punya sale naik, you dapat lah commission tinggi kan. Macam bahan marketing, training semua SKV akan bagilah. So masa dia orang launch sistem dropship tu, ramai orang tak puas hati lah. Dia punya team sale tak puas hati, dia punya stockist agent ramai tak puas hati sebenarnya. So macam dia orang tak buat duit. Bila SKV bertukar kepada sistem baru tu, banyak leader-leader tak buat duit. So banyak yang keluar tak puas hati pun semua. So SKV ni dia bagus. Dia start panggil, minta feedback. So masing-masing bagi feedback. Okay, saya nak macam ni. So SKV dia panggil balik programmer, dia orang ubah sistem. So Januari 2021 dia orang launch balik sistem baru based on apa feedback tu lah. Okay, and then masa dia orang launch tu,
majority dia punya team yang stocky agent, team sale dia memang macam tak yakin boleh ke, boleh kan. So dia orang pun macam cuba macam tak grow kan. And then bulan 2 saya masuk, bila saya dengar dia punya sistem ni, saya dah faham. Sebab apa? Dia orang ni mungkin dia tak faham sistem SKV ni. Sistem SKV ni very powerful. Okay, saya share sikit nak bagi you faham macam mana saya cakap kenapa bila saya di coach oleh Puan Kartika, bila saya dengar sistem SKV yang baru ni memang powerful. Sebab apa? Sebelum tu saya dah pernah jumpa seorang kawan saya ni pernah jumpa seorang dropship. Dropship ni dia punya sale dia 1 juta lebih sebulan. And then dia punya profit tu 100,000 lebih. Okay, nak saya cerita tak? Okay, so business model yang SKV guna ni sama macam business model kawan saya. Kawan saya ni dia jual baju kurung je tuan-tuan. Baju kurung saja. Dan dia punya jualan tu tahun lepas 100 juta. Jual baju kurung saja setahun sale 100 juta. Kalau kita fikir betul ke, boleh kan? Betul. Sebab apa? Kawan saya ni dia punya dropship masa tu dia ada 70,000 dropship. 70,000 dropship. So macam mana sistem kawan saya ni? Okay, ada tak nak tahu macam mana sistem kawan saya? Macam mana kawan saya ni dia boleh buat jualan 100 juta ringgit? Ada, kalau tak ada saya tak share lah kan. Cuba komen sikit. Jual baju kurung je. Dan saya tak tipu, memang betul. Alright. So kalau you biasa kenal lah dia punya brand tu adalah Sabela. Kalau you biasa lalu highway kan ada banyak billboard Sabela. Dulu dia punya duta dia Ella. Ella suka Sabela kan. Ada tak siapa-siapa kenal, pernah dengar brand Sabela? Sabela ni founder dia tu Sofian dengan Siti lah, saya kenal lah. Very humble. Ada tak sesiapa pernah dengar brand Sabela? Waalaikumsalam. Pernah kan? Okay, Sabela ni tahun lepas dia punya sale 100 juta. Macam mana Sabela buat? Sabela ni dia ada 2 level dropship. Satu dropship biasa, satu lagi dropship VIP. Saya sebut VIP supaya you senang faham. Sebenarnya yang level atas tu dia panggil partner circle. Dropship biasa, satu lagi partner circle. Senang cerita, dropship biasa, partner circle. Dropship VIP. So siapa-siapa nak jadi dropship boleh daftar je, masuk dia orang punya Facebook group. Lepas tu nanti adalah kena daftar bla bla apa semua. Boleh daftar jadi dropship. So dropship ni dia Sabela dia akan bagi poster, bahan marketing, video segala mak nenek apa semua. And then dropship ni promote je lah. Promote dekat family, kawan-kawan, dekat dia punya media sosial. Kalau lah dropship ni boleh buat jualan, so dia akan dapat commission. So macam sistem lama lah, sistem dulu. Contohnya baju Sabela ni harga RM100 kan. So you jadi dropship, you dapat commission 20%. So bahan marketing semua, video semua Sabela sediakan. You just promote je, promote. Kalau ada orang nak beli, orang bayar dekat you dropship kan, RM100, you ambil RM20, balance RM80 you bayar kat Sabela. So Sabela ni dia akan Sabela ni dia konsep dia pre-order. Kalau dapat payment, dia akan siapkan baju tu dan dia akan hantar dekat customer. So that is system. And then Sabela ni dia dropship dia tu dia orang modified sikit. Kalau lah dropship biasa ni boleh buat jualan RM10,000 sebulan selama 3 bulan berturut-turut. So Sabela ni akan offer kepada dropship ni untuk jadi dia punya VIP dropship. Okay, VIP dropship ni dia punya kelebihan dia punya commission tu tinggi lah. Saya tak tahu betul-betul tapi saya bagi contoh lah. Kalau you jadi VIP dropship, you punya commission tu contoh 30% kan. Kalau dropship biasa 20%, dropship VIP 30%. Alright, tetapi dropship VIP ni dia bukannya fokus jual dekat customer. VIP dropship ni dia kena fokus rekrut dan training dropship biasa. Kan? Sebab apa? Dia dah biasa buat sales RM10,000. So kerja dia adalah rekrut orang baru, ajar macam mana nak buat RM1,000 sebulan. So ada seorang dropship ni, dia bermula daripada bawah, lepas tu dia dah buat sales RM10,000 sebulan. And then Sabela offer dia untuk jadi VIP dropship. So bila dia jadi VIP dropship, kerja dia adalah dia rekrut dan training dropship baru.
So dia rekrut sampailah dia ada 1,500 dropship bawah dia. Yeah, so seorang ni dia ada 1,500 dropship. So kerja dia training je, ajar je. Ajar buat RM1,000 sebulan je pun. Dia dah biasa buat RM10,000 kan. So setakat nak ajar buat RM1,000 sebulan tak susah pun kan. So you bayangkan, sebab macam dropship ni ada yang buat 1,000, ada yang buat 2,000, 3,000, 5,000. Katakanlah secara purata semua dropship dia tu buat sebulan RM1,000. Kalaulah dia ada 1,500 orang dropship, 1,500 kali dengan RM1,000, bermakna dia punya jualan sebulan 1.5 juta. Lepas tu macam dia punya commission ni 10% saja. So 10% maknanya RM150,000. RM150,000. Saya cakap wow, dropship ni dia tak payah ada kedai, dia tak payah ada pekerja, dia tak payah jahit baju, dia tak payah packing barang, dia tak payah post barang. Dia kerja dia rekrut training. Setiap sale yang dropship bawah dia buat, dia dapat. So you bayangkan sebulan dia punya net profit RM150,000. RM150,000. You nak tak ada satu bisnes, you tak payah pegang barang, you tak payah ada kedai, you tak perlu ada pekerja. Sebulan company boleh bayar you RM150,000 net profit. Saya buat bisnes kereta sewa dulu tuan-tuan, sale saya paling tinggi RM800,000. Tapi nak ambil duit RM5,000 pun tak boleh. Sebab apa? Terlalu banyak benda nak bayar. Bayar tu, bayar ni apa semua. Lalah kita sendiri tak ada duit. Tapi yang sistem dropship Sabela ni, dia apa benda kan, tak payah nak fikir benda, semua HQ sediakan. Sebulan net profit RM150,000. Oh, saya tengok. And then SKV dia menggunakan sistem yang hampir sama, tapi SKV sistem dia tu lebih power daripada Sabela. Kenapa saya cakap power? Okay, macam SKV ni, you nak daftar jadi ejen, you kena bayar sikit lah. Dia punya yuran tu kalau dekat Semenanjung RM65.40, Sabah Sarawak RM72.90, Singapura RM81. Tu dia punya yuran lah. You bayar pun you dapat produk. Sebenarnya tak ada cost pun. Sebab apa? You bayar, you dapat produk. Lepas tu you dapat training, you dapat sistem e-commerce. So nanti bila you dah daftar, you akan dapat sistem. You boleh tengok you punya sale, you boleh tengok berapa you punya team, you boleh tengok berapa you punya bonus, and then you boleh beli produk melalui sistem tu. Sistem tu harga dia lebih pada RM3,000 lah. Alright. And then bila you daftar jadi ejen SKV, macam Sabela, you kena buat RM10,000 sebulan selama 3 bulan, barulah you boleh naik pangkat, barulah you boleh rekrut orang. Macam SKV, you daftar je, esoknya you boleh rekrut orang dah. Dia tak payah tak payah nak sampai RM10,000, RM20,000, tak payah. You daftar je, lepas you ada akaun, you boleh rekrut orang. Macam saya, lepas saya daftar je esoknya saya terus rekrut, saya dapat 30 orang. Okay, kenapa SKV lebih powerful daripada Sabela? Okay, Sabela ni dia produk dia baju kurung perempuan. So customer tu perempuan je lah kan. So customer dia tu limited. Walaupun limited, dia punya sale 100 juta. Dia punya target market perempuan je kan, tapi boleh buat sale 100 juta setahun. SKV produk dia laki boleh, perempuan boleh, budak-budak boleh, orang tua boleh kan. So market tu besar. Sebab apa? SKV ni dia jual produk kesihatan. Kalau cerita pasal sakit ni, semua orang ada penyakit, semua orang ada sakit. So semua orang perlukan suplemen. Alright. Lepas tu satu, kita bila daftar jadi ejen, kita boleh terus rekrut. And then produk dia tu memang market tu besar. Dekat Malaysia ni ada 33 juta orang. Orang yang kena kencing manis ataupun berpotensi kena kencing manis ada dekat 7 juta orang. Kan? So market tu besar gila. Alright. Lepas tu macam SKV, dia punya commission dia tu dia ada level lah. Paling rendah 10%, paling tinggi dalam 40%. So commission tu dia akan naik based on you punya sale. Kalau you punya sale tu RM1,000 ke bawah, you punya commission 10%. Kalau you punya commission kalau you punya sale tu RM3,000 ke bawah, you punya commission 15%. Kalau you punya sale tu
10,000 ke bawah, you punya commission dalam 25%. Kalau you punya commission 30,000 ke bawah, 35%. Kalau you punya sale 70,000 ke bawah, 37%. Kalau you punya sale 150,000 ke bawah, 150,000 ke atas, 40%. So nak dapatkan sale yang banyak tu tak susah pun, kan? Sebab apa? SKV ni dia sale tu dikira group sale. Sale tu dikira group sale. Macam saya sekarang ni setakat hari ni 5 hari bulan kan. Semalam saya check, saya punya group sale 112,000. 112,000. 4 hari saya punya sale, group sale 112,000. Kenapa boleh naik cepat? Sebab apa? Saya ada 400 agent. So sale agent bawah saya tu dikira. So kita kalau seorang beli RM300 kan. Seorang beli RM300, kalau 400 orang dah RM120,000 kan. Tu sekali beli. Lepas tu dia orang ni pula promote. Macam bulan lepas saya punya sale RM850,000 kan. So saya punya commission tu kalau personal sale tu banyak lah. Tapi sebabkan saya sale tu kebanyakannya dibuat oleh group sale, so saya punya commission dalam RM47,000 lah bulan lepas. Alhamdulillah. Okey lah, siapa nak bagi. Dulu nak ambil RM5,000 pun tak boleh kan. Alright. So bila saya dengar sistem SKV, power gila ni kan. Cuma masa saya join tu, banyak ejen-ejen dia tu macam dia orang tak tahu macam mana nak rekrut. Tak tahu nak rekrut kan. So and then doktor saya pun dia cerita tentang produk dia apa semua. And then habis pukul 6 tu saya pun balik. Esoknya saya terus buat live. Saya buat live. Saya ceritalah pasal SKV. Dan bulan pertama saya dapat rekrut 30 orang. Okay. So saya nak cerita sikit saya punya progress bila saya join SKV. Pukul apa dah sekarang ni? Okay. So bulan pertama saya join bulan 2. So bulan pertama saya dapat buat sale dalam 11,000 tuan-tuan. 11,000. Alright. You all ni dengar tak saya cerita ni? 11,000. Alright. Masa tu ejen dalam 30 orang. Lepas tu bulan 3, bulan Mac, sale saya naik 13,000. Mula-mula tu dia lambat sikit lah. Sebab apa? Saya promote. Lepas tu ejen saya join. Dia orang pun nak tengok dulu kan. Bulan pertama 11,000. Bulan kedua 13,000. Bulan April 10,000 turun. Sebab apa? Bulan April tu salah saya lah. Sebab masa tu bulan puasa. Saya kira macam tak larat lah. Nak buat live pun tak larat. Sebab bila buat live kita dahaga kan. Malam bila dah buka puasa, dah makan banyak apa semua, dah penat lah kan. So bulan puasa langsung saya dah buat live. So sale drop jadi 10,000. Okay, lepas tu bulan 5, bulan Mei, kira dah habis puasa raya apa semua, saya start promote. So bulan 5 sale naik ya jadi 14,000. Alright. And then bulan 6, so saya keep recruiting lah, recruit. Bulan 6 tu sale naik. Sale naik jadi 32,000. Saya cakap tuan-tuan, kalaulah saya dapat RM5,000 daripada SKV, saya dah syukur dah. Sebab apa? Saya dah menderita lama gila kan. Dulu buat bisnes sewa, nak ambil duit RM5,000 pun tak boleh. Saya cakap kat saya, kalaulah dapat RM5,000 saya dah syukur. Bulan 6 sale 32,000. Saya dapat commission 6,500. Syukur gila. Produk apa? Produk ni SKV ni dia jual produk kesihatan. Ni dia punya apa, free gift kan. So ni SKV Defend. Dia produk kencing manis, produk multivitamin kan. So macam saya sebulan sekarang 9 bulan saya join SKV, saya punya sale 2.1 juta. Alright. Lepas tu saya tak boleh nak tunjuk produk. Kalau saya tunjuk produk memang TikTok akan ban saya punya video. Memang banyak kali dah saya tunjuk je produk, terus kena potong saya punya video kan. So saya tak tunjuk. Kalau you nak tahu, you WhatsApp saya. You klik dekat saya punya bio, you WhatsApp saya. Nanti saya bagi katalog semua kan. Alright. So bulan 6 saya punya sale tu 32,000. Saya punya commission dalam 6,500. Saya syukur gila. Okay, bulan 7 saya punya sale naik jadi 52,000. 52,000 saya punya commission dalam 7,500. Allah, syukur gila kan, syukur gila.
Okey, bulan Ogos saya target sale 70,000 macam tu kan. Saya tak target banyak sebab apa? Memang saya tak expect lah. Bulan Ogos, nak tahu tak berapa saya punya sale tuan-tuan? Bulan Ogos. Bulan Ogos. Ini memang kalau you dengar memang terkejut lah. Memang terkejut lah. Saya join SKV masa mula-mula tu saya nak gila lah. Duit pun dah tak ada. Tapi alhamdulillah bila saya join SKV, dan alhamdulillah lah sebulan sekarang ni 40,000, 50,000 kan. Alright. Macam mana? So SKV ni dia macam saya join je, saya fokus recruitment. Masa saya join tu saya ajak kawan-kawan saya join apa semua kan. And then produk dia memang bagus. Saya pun sendiri, saya dulu ada masalah berat badan. Sekarang ni alhamdulillah berat badan saya maintain. Isi saya dulu memang macam-macam penyakit lah, senggugut lah. Isi saya ni pernah kena stroke lah dulu lah. Sebab apa dia HB low kan. Dia sampai doktor kita cakap kalau you tak nak kena stroke ni, you kena buang rahim lah. Sebab apa bila dia datang bulan, darah dia banyak gila. And then dia punya darah tu tak cukup. Setiap 3 bulan isi saya ni dia kena masuk darah. Darah dia tak cukup, memang dia lemah gila. So lepas saya bagi produk SKV tu, alhamdulillah dia sihat. Kan. So SKV ni produk-produk ni diperbuat daripada buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. So ada dalam dunia ni ada buah-buahan yang tumbuh-tumbuhan tu yang sangat bagus dia punya zat dia. So bila kita makan, badan kita akan okey. Kan. Tu bagus SKV. Macam banyaklah customer saya yang kena kecil manis, kaki nak kena potong. Doktor dah cakap kaki kena potong. Dia makan produk SKV kan, dia punya daging-daging tu tumbuh balik. Kan, memang power. Memang sebab apa? Founder dia tu Dr. Said. Alright. Okay. So macam mana nak jadi ejen? You klik dekat saya punya bio, ada link WhatsApp, you WhatsApp saya. Nanti saya reply. Alright. Lepas tu ada link Telegram juga. Nanti you masuk dalam link Telegram. Nanti saya punya team akan bantu. You klik dekat bio, you WhatsApp saya. Alright. Okay, lepas tu bulan Ogos saya punya sale 330,000 tuan-tuan. 330,000. Saya terkejut. Macam mana boleh sale naik ni? So bila saya tengok balik saya punya ejen tu dah start gerak dah. Sebab apa, mula-mula dia orang join, dia orang just join nak cuba-cuba kan, nak rasa apa semua. And then bila dia orang dapat kesan daripada produk tu, dia orang dah jadi gila. Macam ada orang tu ada customer ni dulu dia stroke dia stroke, memang dia tak boleh buat kerja. Bila dia makan produk SKV tu, dia sihat lah. dia boleh cuci baju, dia boleh masak apa semua kan. So very powerfulnya produk. Ada customer macam masa tu kalau ingat kan arwah Siti Sarah kan, arwah Siti Sarah meninggal kan sebabkan COVID kan. So SKV ni dia ada satu produk, dia vitamin je, tapi vitamin tu dia ada vitamin C, vitamin D, dia ada cendawan susu harimau, dia ada buah kamu-kamu. Cendawan susu harimau tu yang bagus untuk paru-paru. So kalau siapa makan yang vitamin tu, defend tu, kalau dia kena COVID kan, so badan dia akan lawan. So banyak customer yang kena COVID je, dia makan defend tu, sepatutnya dia orang ni dah ditidurkan. Dia makan je apa semua, dia orang okey balik. Sebab apa? Dalam vitamin tu ada cendawan susu harimau. So cendawan susu harimau tu dia akan protect paru-paru. Sebab apa? Orang yang kena COVID ni, memang virus tu dia akan serang paru-paru. Itu yang tak boleh nafas tu. Produk tu memang viral. Masa Siti Sarah meninggal, produk tu memang berebut-rebut orang beli. Sampai kita orang kena marah. So produk memang bagus. Produk tu dia punya founder dia tu Dr. Said. Kan? Alright. So bulan Ogos 330,000. Saya punya commission 44,000 tuan-tuan. Saya kata ya Allah, syukur gila kan. Syukur gila. Saya nak 5,000 je tuan-tuan, tapi Allah bagi 40,000. 40,000 lah. Tapi you kena rajin lah. Kena rajin promote apa semua. Macam saya buat live kan, promote. Hari-hari saya promote. Dekat TikTok saya, you boleh tengok lah. Dekat saya TikTok, memang video-video promote pasal produk je kan. Okay, bulan September tuan-tuan, nak tahu tak berapa saya punya sale? Saya target bulan September sale 450,000 je. Nak tahu tak berapa saya punya sale? Kalau you dengar memang terkejut. Saya pun terkejut tuan-tuan. You orang ni dengar tak saya cerita ni? Ada ke yang dengar? Ada lagi ke yang dengar ni? Okay, bulan September, ada tak nak tahu berapa saya punya sale September?
Kan? Ada. Okey, bulan September alhamdulillah, syukur alhamdulillah, disebabkan produk tu viral, demand banyak, ejen saya pun bertambah. Bulan September, bulan 9, saya punya group sale 830,000 tuan-tuan. 830,000. Saya punya commission masa tu 67,000 tuan-tuan. 64,000. 64,000. And then business SKV tuan-tuan, yang saya suka, saya buat 2 orang je. Saya dengan isi saya tak ada pekerja. Dulu saya buat sale 800,000, 10 orang pekerja. Lepas tu saya nak ambil gaji 5,000 pun tak boleh. Tapi sekarang ni bila saya join SKV, saya punya sale 830,000 tuan-tuan. Saya buat 2 orang je dengan isi saya. And then kita orang punya commission alhamdulillah 64,000 tuan-tuan. 64,000, 2 orang je. Sebab apa? SKV ni kita tak payah pegang barang, tak payah packing barang, tak payah post barang. Bahan marketing dia bagi, produk pun bagus, semua demand banyak, sistem ada. Memang power gila kan. Power gila. You nak jadi ejen, modal dia RM65 40 sen. You daftar cepat-cepat. Sebab apa? Lagi awal you daftar, lagi cepat you buat duit. Nanti bila orang dah, sekarang ni SKV setakat hari ni setakat bulan lepas, SKV sudah melahirkan 30 jutawan. Saya salah satu jutawan dia lah alhamdulillah. Kan? SKV dah melahirkan 30 orang jutawan. Dan jutawan paling tinggi sekarang ni dia punya sale, yang lama lah, saya punya senior lah, 28 juta dia punya sale. Sebulan dia punya commission 250,000. Gila. Memang gila kan. Alright. So bulan Oktober saya punya sale, saya expect tinggi lah kan. Saya target 1.2 juta tapi tak capai target, tapi still okay. Bulan Oktober 2021 saya punya group sale 859,000. And then saya punya commission tu turun sikit, dapat 47,000. Tapi syukur kan. Siapa nak bagi 40,000 kan. So memang masa saya coaching dengan Puan Kartika tu, saya dah faham game dia adalah kita guna produk, kita share, kita ajak orang join kan. So sekarang ni saya punya ejen dalam 400 lebih. Memang semalam 4 hari bulan ni sale saya 112,000. Maknanya satu hari 30,000. And then saya punya commission paling sikit lah 2,000. Setiap hari saya punya net profit 2,000. Siapa nak bagi tuan-tuan, saya buat 2 orang je. Memang berbaloi gila. So kalau you struggle apa semua, you nak cari income apa semua, SKV pada saya the best. Sebab saya dah pernah buat bermacam-macam produk. Memang the best. And then kalau you nak daftar, you daftar secepat mungkin, daftar seawal mungkin. Lagi awal you daftar, lagi cepat you buat duit. Alright. So tahun depan moratorium pun dah habis, interest bank akan naik apa semua, memang banyak. So you start sekarang, you buat, belajar. Training, bahan marketing semua bagi. And then SKV pula, dia ada duta dia, Pak Nel. And then Pak Nel ni, duta dia adalah duta seumur hidup. Macam mana Pak Nel boleh decide nak jadi duta seumur hidup? Sebab apa? Produk SKV ni sangat bagus. Pak Nel sendiri pakai. Ini Pak Nel ni dia bukannya sebarang-sebarang tau. Pak Nel dia adalah duta SKV seumur hidup. Biasa duta ni dia kontrak setahun, 2 tahun, 3. Tak, SKV duta dia, duta seumur hidup. Kenapa Pak Nel sanggup jadi duta seumur hidup? Sebab dia percaya dengan produk SKV. So Pak Nel dia selalu lah, bila dia live ada orang cakap, Pak Nel saya dah guna produk SKV, alhamdulillah selamat apa, kaki tak kena potong apa semua. So produk dia memang very good. Alright, so kalau siapa-siapa nak jadi ejen, you klik dekat bio saya, WhatsApp saya, nanti saya reply. Alright, saya rasa itu saja untuk hari ini. Saya pun dah kering tegak. Okay, apa-apa nanti WhatsApp saya. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.